A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jelas? Kalau mic jelas boleh respon . Baik. Jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sadaqallahul azim. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-18. Yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya pada segi hukum agama. Mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah, petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Yang dihormati Ustaz Farhan, Ustaz Ahmad Farhan, yang Dipertua Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir, sesi 2020-2021. Seterusnya Raisah Ustazah Siti Syahjah Nazwa, TYDP 2 Ustaz Aiman Syahmi, barisan AJKT, para sahabat sahabiah, ahli berkesam, ikhwah dan akhwat, para penonton yang berada di Mesir maupun di Malaysia lah, walaupun sekarang Malaysia pukul 2 pagi kan. Baik, ala kulli hal, pertama dan selamanya sama-sama kita merafakkan syukuran kita kehadrat Ilahi di atas limpah dan kurnia. Hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat yang pelbagai. Banyak sangat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita nak kira nikmat itu, nescaya tidak akan terkira nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Allah sebut, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau kira nikmat yang telah Allah berikan, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Kita terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari sekecil-kecil nikmat sehinggalah sebesar-besar nikmat Islam, iaitu nikmat Islam dan iman. Yang mana nikmat-nikmat ini semua perlu kita syukuri, wajib kita syukuri. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, aku akan ingat kamu, dan bersyukurlah kepada aku, dan janganlah kamu berlaku kufur. Maka ini salah satu dalil yang menunjukkan kita kewajipan bersyukur. Kewajipan bersyukur yang mana lawannya adalah kufur lah. Washkuruli wala takfurun. Sama seperti dalam ayat-ayat yang lain yang Allah menceritakan kisah-kisah tentang Bani Israel. Apabila Allah hendak menceritakan tentang kisah kekufuran Bani Israel, yang Bani Israel ni kalau kita sebut sebagai umat Islam lah, umat Islam di waktu itu.
banyak dari dalil yang ayat-ayat yang menyebutkan bahawa nabi mereka ni adalah nabi mereka adalah Islam dan mereka mengikut ajaran nabi mereka. Maksudnya Bani Israel ni Islam lah. Tapi Bani Israel ni ketika mana Allah menceritakan kekufurannya, perlu kita mengambil iktibar sebagai orang Islam supaya tidak berlaku seperti Bani Israel. Ketika Allah hendak menceritakan kekufuran Bani Israel, biasanya Allah akan mulakan dengan ayat yang sama. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmat-nikmat yang aku telah berikan kepada kamu. Ayat tu mesti Allah ulang sebelum Allah nak ceritakan kisah kekufuran Bani Israel. Nak ceritanya, biasanya apabila orang ataupun kita ni lupa dengan nikmat Allah, lupa untuk bersyukur dengan nikmat Allah, biasanya kita akan berlaku kufur. Sebab tu sentiasalah merenung dengan diri kita, dengan sepanjang harian hidup kita. Maksudnya tak terkira, maksudnya lihatlah semula berapa banyak nikmat yang Allah berikan kita dan bersyukurlah dan berusahalah untuk menjadi lebih baik. Semoga kita tidak berada dalam golongan orang-orang yang kufur. Dan alhamdulillah hari ini Allah berikan kita rezeki kelapangan waktu, berikan nikmat kelapangan masa. Dan alhamdulillah sama-sama kita mensyukuri nikmat kelapangan masa ni dengan memenuhi dengan majlis ilmu, dengan menambah ilmu, menambah sakofan dan sebagainya. Semoga Allah memberkati umur dan masa kita. InsyaAllah kita akan sambung tafakuh kita pada kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqh karangan Al-Fadhil Al-Doktor Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Setelah lama kita tak sambung. Last hari tu Ramadan sekali kan? Lepas Ramadan ada tak? Tak ada kan? Lepas Ramadan tiba-tiba exam kan? Tiba-tiba exam. So terus sambung Ramadan pun sekali kan? Jadi alhamdulillah kita dah selesai kelas sebelum ni, kelas terakhir habislah kias. Jadi bila habis kias, habislah kita berbahas mengenai dalil-dalil yang ulama sepakat, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dan hari ini kita masuk dalil-dalil yang tidak disepakati. Dalil-dalil yang tidak disepakati ada banyaklah, dan kita akan mulakan daripada Al-Istihsan. Al-Istihsan. Cuma sebelum tu, sebelum kita pergi kepada kitab kita, sama-sama kita sedekahkan kepada seorang ayah seorang sahabat kita yang baru dapat berita tadi, baru je meninggal. Ayah kepada sahabat kita Ustaz Fakri Su'aib. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada almarhum Fakri bin Tijo. Su'aib bin Tijo. Maaf, Su'aib bin Tijo. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk pada kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Ad-dalilul khamis. Dalil yang kelima, al-istihsan. Al-istihsan. Bila alif hamzah mausul, alif mausul, bacaan dia bukan al-istihsan, itu hamzah kotak. Jadi bacaan dia al-istihsan. Al-istihsan itu bacaan yang tepat lah. Baik, sebelum masuk pada detail ya, kita bagi gambaran umum dulu. Apakah itu dalil al-istihsan? Dalil yang tidak disepakati. Jadi sebelum ni kalau siapa ingat, sewaktu kita berbicara mengenai jenis-jenis kias,
ada pembahagian kias dari sudut jali dan khafi. Itu dari sudut jelasnya kias, benda yang dikiaskan, kias tersebut. Jadi ada kias jali, ada kias khafi. Yang mana kias khafi ni di dalam mazhab Al-Hanafi, mazhab Hanafiyah, juga disebut sebagai al-istihsan, istihsan. Jadi nanti kita akan pergi juga seputar berkenaan dengan kias khafi lah dalam pembahasan istihsan ni. Cumanya sebagai kesimpulan awal, istihsan ni berlaku khilaf dia adalah hanya pada lafaz sahaja. Sebab tu mazhab jumhur, kan mazhab dalam usul fiqh ada dua kan. Kita tahu mazhab jumhur terkandung daripadanya Syafi'i, Maliki, Hambali, dan juga mazhab Hanafiyah yang dia ada kaedah-kaedah dia sendiri. Jadi mazhab Hanafi ni sebut istihsan, tapi mazhab jumhur panggil benda tu kias khafi. Jadi sebenarnya walaupun mazhab jumhur kata tak bersetuju dengan istihsan, ianya hanyalah tak setuju tu bila ulama kaji balik, sebenarnya hanyalah pada perkhilafan pada lafaz saja. Sebab hakikatnya kias khafi, istihsan dan juga kias khafi adalah benda yang sama. Okey. Itu bukan dulu. Nanti kita akan pergi masuk kepada akhirnya. Baik, apakah itu istihsan? Istihsan tu secara gambaran contoh dia, apabila kita mengambil pandangan ataupun dalil yang berkecuali daripada kaedah-kaedah umum. Kaedah umum. Contoh dalam jual beli. Dalam jual beli, kaedah umum ataupun kaedah asal dalam jual beli ni, kita tidak boleh jual beli pada perkara-perkara yang tidak boleh jual beli barang yang tiada, bai' ma'dum, tak boleh. Jadi ulama sebut akad salam ni akad yang beli dengan tangguh, bayar sekarang, barang datang kemudian, seolah-olah jual beli pada bai' ma'dum lah, benda yang tak ada. Jadi kalau ikut kaedah amal dia tak boleh, tapi atas dasar istihsan ianya boleh. Yang mana istihsan tu mesti ada sandaran dia. Setiap istihsan ni ada sandaran-sandaran dia, dan sandaran tu mestilah bertepatan dengan syarak lah, syarak. Jadi nak ambil istihsan tu bukan boleh pakai akal semata-mata. Pandangan tu mestilah bertepatan dengan dalil dia, syarat dia. Baik. Itu gambaran. Kita masuk pada kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifuhu, anwa'uhu, hujjiyatuhu, ara'ul ulama'i fihi. Ta'rifnya, jenis-jenisnya, penghujahannya dan juga pandangan ulama padanya. Ini perbincangan yang kita akan masuk dalam bab al-istihsan. Baik. Ta'rifuhu al-istihsanu fil lughati. Ta'rif istihsan pada lughah, iaitu ada syai'i hasanan, iaitu mengira ataupun menganggap sesuatu itu baik. Dari itu dari sudut lughah lah, hasan. Istihsan, hasan, berasal daripada hasan, kalimah mustaq daripada hasan. Wa fi istilah, pada istilah al-usuliyin, fi istilah al-usuliyin, huwa tarjihu qiyasin khafiyin ala qiyasi jaliyin bidalilin, iaitu mentarjihkan, memenangkan ataupun mengambil qiyas khafi ke atas qiyas jali, ataupun mengambil qiyas khafi dengan meninggalkan qiyas jali.
dengan dalil. Sepatutnya apabila satu perkara tu kita berhujah dengan kias. Jadi kias yang sepatutnya kita ambil adalah dikiaskan dengan jali. Kias jali ni kias yang betul lah, yang sah, yang jelas. Adapun kias khafi ni, antara furuk dengan asal tu, perbezaan dia tu boleh memberi kesan kepada sahnya kias tu. Itu kias khafi. Kalau kias jali, perbezaan yang ada pada asal dan furuk tidak memberikan apa-apa kesan. Contoh sebelum ni kita dah masuk kias hamba perempuan, hukuman hamba perempuan ke atas hukuman hamba lelaki ke atas hamba perempuan. Dalam nas sebut hamba perempuan, tapi kita kias kepada hamba lelaki. Walaupun ada perbezaan lelaki dan perempuan, tapi perbezaan itu tidak memberikan apa-apa kesan kepada kias tu. Adapun kias khafi ni, kias yang biasanya boleh dikritik lagi. Ianya ada perbezaan yang beri kesan, ataupun kita sebut boleh jadi termasuk dalam kias ma'al farid. Okey. Jadi istihsan ni dia mengambil kias khafi dengan meninggalkan kias jali. Tapi bukan ambil saja, ambil sebab ada dalil ataupun ada petunjuk dia. Ataupun takrif yang lain, ni takrif ulama datangan takrif yang lain, iaitu istithna'i hukmin juz'iyyin min aslin kulliyin atau qa'idatin amatin, iaitu mengecualikan hukum juz'i daripada asal yang kulli, ataupun daripada kaedah yang amah. Ini seperti yang Ana sebut tadi lah. Macam contoh baik tadi, benda tu dia ada asal yang kulli, yang menyuruh, ataupun disebut sebagai kaedah amah. Dia ada kaedah umum dia yang semua dalam bab jual beli pakai kaedah tu. Tapi istihsan ni dia mengecualikan perkara itu, dia mengecualikan hukum juz'i tu daripada kaedah menggunakan kaedah umum tu. Kaedah umum ni di bawah ni ada juzuk dia, ada furuk-furuk dia. Tapi ada satu kes ni dia tidak pakai, dia tak ikut kaedah umum. Sebab apa? Binaan ala dalilin khasin yaqtadi dalika. Yang mana A nya dibina atau terbina di atas dalil yang khusus, di atas dalil yang khusus atau petunjuk yang khusus, yaqtadi dalika, yang menuntut kepada perkara itulah. Zalika kembali kepada istisna, yang menuntut kepada pengecualian itu. Maksudnya walaupun ada satu kaedah umum ataupun dalil yang umum, contoh baik tadi, dalil dia la tabi' ma laysa indak. Kaedah umum dalam jual beli tak boleh guna tak boleh apa bai' makdum, jual beli pada perkara yang tidak ada. Tapi tiba-tiba datang satu dalil lain yang mengecualikan satu kes ni daripada kaedah tu. Contoh baik salam tadi, dalilnya ada hadis Nabi, man aslafa falyuslif fi kalimat maklum ila akhir hadis. Nanti kita akan tengok contoh-contoh dia. Itu contoh. Itu contoh sisanya ada nas lah. Baik, jadi dalil khas ni dia tidak ataupun petunjuk ni tidak semestinya ayat Quran lah, tapi dia boleh disandarkan kepada beberapa. Nanti kita akan tengok contoh-contoh dia. Dia ada nas dan sebagainya, ada nas, ada ijma', darurat dan sebagainya lah. Tapi semua tu bertepatan dengan syariat. Okey. Contoh dia bagi contoh awal dulu, kal hukmi bi taharati su'ri siba'i tayr. Seperti hukum sucinya bekas jilatan burung, dan juga gagak, wal ghurab, gagak, wasaqar, belang, wal had'ah, kelawar, linkidadihima alal aniyah fi sama'. Contohnya air, ada air
Dan air tu, bekas air tu dijilat oleh burung, oleh gagak, oleh elang. Yang sepatutnya bekas jilatan tu, kalau ikut hukumnya, kalau binatang buas ataupun binatang yang liar ni, yang ada lagi macam gagak yang makan najis kan, sepatutnya bila dah dijilat air tu dengan binatang-binatang ni, sepatutnya tak suci lah air tu. Tapi kerana istihsan, ada dalil atau ada petunjuk lain yang menyebabkan perlunya benda tu tidak diiktibar sebagai tidak suci. Jadi di atas dasar istihsan, bekas air tadi jadi suci lagi, tidak dikira najis lah. Wal hukmi bisihhati salam wal istisna wal ijarati wa uqudil istismar. Contoh lain seperti hukum sahnya jual beli salam, baik salam, sahnya baik istisna, jual beli salam ni tadi jual beli bertangguh, istisna jual beli tempah, akad tempah, istisna tempah baju ke, tempah meja ke, tempah kerusi. Salam, salam ni barang dah ada, ataupun kalau ikut dalam dalil asalnya hadis tu, barang tu tak ada lagi, sebab tamal tu tak ada lagi, tapi dah akad, dah setuju, dah bayar, kemudian diletakkan satu tempoh, dan takaran-takaran tu, dia punya jumlah-jumlah tu, kemudian bagi ikut tempoh tu. Itu baik salam. Istisna, dalilnya dikiaskan kepada salam tadi, itu hadis salam, jual beli tempah. Kita tempah, biasanya tempah tu tak bagi ni, salam biasanya dah bagi duit dulu. Istisna ni biasanya tak bagi duit lagi. Dia tempah cakap nak meja macam sini, lupa dia. Jadi penjual tu dia akan buat, dah siap, kita datang bayar, lepas tu dapat barang tu. Istisna. Tempah macam biasa, tempah baju kan. Ijarah iaitu akad sewa ataupun akad upah, dan juga uqudil istismar, akad pelaburan, atau kat sini maksud dia istismar ni akad pengembangan harta. Sebab tu dalam kurungan tersebut al-muzara'ah, al-musaqah, al-mugharasah. Muzara'ah akad tanaman, musaqah akad siraman, mugharasah akad tanaman juga. Muzara'ah ni akad apa? Cucuk tanam. Tanam, siram, akad petik hasil. Okey, yang mana semua akad ni istisnaan min hukmi butlani aqlil ma'dum. Dia terkecuali daripada hukum batalnya akad pada perkara yang tidak ada, baik ma'dum lah. Nak cerita semua akad tadi, kalau ikutkan bentuk akad ni, dia termasuk dalam jenis baik ma'dum. Tapi disebabkan ada dalil khusus lain, ataupun ada sandaran-sandaran lain, bukti-bukti lain, petunjuk-petunjuk lain yang boleh mengeluarkan semua bentuk akad ni daripada termasuk dalam kebatalan baik ma'dum. Jadi dia tak batal, jadi sah. Okey, itu contoh disebutkan contoh secara umum lah. Nanti kita akan beri contoh secara detail pada jenis-jenis dia. Baik, wa hadha yadullu ala tafaqquhin daqiqin wa ta'ammuqin fi ar-ra'yi wa fahmil masail. Dan ini menunjukkan kepada tafakuh secara mendalam, daqiq, dan bertamuk, dan berdalam-dalam. Amik apa amik? Dalam lah, mendalam lah kan. Mendalam pada pandangan, berfikir, dan kefahaman pada satu dan kefahaman kepada masalah-masalah. Baik, kita bagi ruang dulu azan. Sekejap.
Baik, sama semula. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Okay. Walaysa dhalika tashri'an bil aqli wal hawa wa tashahi. Dan bukanlah itu, zalika tu kembali kepada tafakuh tadi. Bukanlah bertafakuh secara dakik dan bertamuk pada pandangan tadi semua tu, suatu pencariatan dengan akal, tashri'an bil aqli, suatu pencariatan dengan akal dan juga hawa nafsu. Li'annahu amala bidalilin qawiyyin la yaftanu lahu illa ba'idun nazar wasi'ul afaq amikul fikr. Kenapa kita cakap bukan istihsan ni, yang kita katakan dia ni tafakuh dakik ataupun berfikir secara mendalam dan faham masalah tu secara mendalam sehingga kita mengistisnakan ataupun kita mengambil hukum yang lebih ringan berbanding kaedah umum ni. Kenapa kita cakap benda tu bukan tasyri' secara akal ataupun hawa nafsu? Kerana ianya beramal dengan dalil yang kuat. Sebab tu kita cakap nak ambil istisna tu ada dalil dia, ada petunjuk dia. Dengan dalil yang kuat yang tidak boleh difahami padanya, la yaftanu lahu tu hu tu kembali kepada qawiyun, tidak boleh difahami kekuatan dalil tadi illa kecuali dengan selepas suatu kajian yang panjang, yang mendalam, suatu ufuk yang luas, maksudnya meluas kajian tu, dan juga amikul fikr, berfikir secara mendalam. Jadi bila dah selepas berfikir secara mendalam, kajian yang jauh, yang meluas, memang dapati ada dalil yang kuat mengecualikan atau mengeluarkan kes yang kita panggil digunakan dalil istihsan ni daripada kaedah umum dia. Jadi sebab tu bukan tasyri' dengan akal semata-mata ataupun hawa nafsu. Wa huwa yakhtalifu an kulli minal qiyasi wal maslahatil mursalah. Dan ia, yakni istihsan, dia berbeza dengan daripada qiyas dan juga masalah mursalah. Apa beza dia? Li'anna al-qiyasa kama arafna yajri fil waqa'i' allati laha nadhirun aw mathilun fin nassi aw al-ijma'i. Kerana qiyas ni seperti yang kita ketahui, ianya berjalan pada perkara-perkara ataupun kes-kes yang padanya nadhirun, padanan, atau mathilun, persamaan dengan nas ataupun ijma'. Sebab tu kita kata qiyas ni menyamakan perkara yang tidak ada nas dengan perkara yang ada nas. Itu nazirun mathilun fi nas awal ijma'. Qiyas pada ijma' ni dia ada perbahasan je lah. Siapa nak cari nanti boleh carilah. Wal istihsan yajri fi mas'alatin laha nazirun. Dan istihsan pula dia juga berjalan pada masalah yang padanya ada persamaan, ada padanan. Walakinnaha mustathnatun min hukmin 'amin
lidalilin yujibu dhalik. Akan tetapi masalah pada yang kita gunakan istihsan ni dikecualikan daripada hukum am, ataupun kaedah yang am tadi, kerana ada dalil yang mewajibkan kepada pengecualian itu tadi. Dalika tu kembali kepada pengecualian tadi, mustasna. Ada dalil yang bila kita kaji dalil itu mengecualikan daripada kita gunakan kaedah am. Itu istihsan. Wal maslahatul mursalah, adapun maslahah mursalah tutabbaku fi waqi'atin laisa laha nazirun fi syar'i tuqasu alaih. Adapun masalah mursalah ni dia berlaku pada kes-kes yang tidak ada padanya padanan pada syarak yang boleh digunakan untuk dikiaskan ke atasnya. Sebab tu sebut masalah-masalah ni tak ada nas yang membolehkannya, tak ada nas yang tidak membolehkannya. Jadi berdasarkan masalah tu sebut masalah mursalah. Apa yang dirasakan baik, maka ianya harus pada perkara-perkara yang tidak ada nas. Wa inna ma yasbutu fiha al-hukmu ibtidaan. Dan sesungguhnya tersabit padanya, pada masalah mursalah itu tadi, tersabit hukum pada masalah mursalah itu tadi secara ibtida', secara permulaan lagi, binaan ala shibhi bimajmu'atin nususin awil insijam ma'al mabadi' asy-syar'iyyah al-kulliyah, yang mana hukum itu tadi dia terbina di atas shibihnya, apa shibih Melayu, dekatnya dengan kumpulan-kumpulan nas-nas. Ada nas-nas yang banyak dikumpulkan dan tengok nampak masalah ni ada bersesuaian dengan nas-nas umum. Jadi masalah tu masalah yang bertepatan nas, ataupun bersesuaian shibih dengan nas-nas umum. Itu masalah tadi. Dia tidak ada nas khusus yang membincangkan tentang kes tu. Wal insijam, dan keserasian bersama dengan prinsip-prinsip syarak secara kulli. Baik, kita masuk jenis-jenis dia. Anwa'uhu, jenis-jenis istihsan. Yang qasimul istihsan ila anwa'in bihasabi dalili alladhi yathbutu bihi. Dibahagikan istihsan, terbagi istihsan ini kepada beberapa jenis dari sudut dalil dia, petunjuk dia, yang sabit istihsan itu tadi bihi, dengan dalil itu. Hi itu kembali ke dalil itu. Jadi pembagian istihsan ni pembagian dari sudut apa dia punya nasab dia ataupun sandaran dia. Jadi ada wahwa an-nasu awil ijma' awil darurah awil qiyasul khafi awil uruf awil maslah wa ghairuha. Jadi antara sandaran-sandaran dia yang dijadikan jenis-jenis ni iaitu istihsan yang disandarkan dengan nas, dengan ijma', dengan darurat, dengan qiyas khafi, dengan uruf, dengan maslahah. Kita akan sentuh 6 ni lah dalam kitab ni. Baik. Yang pertama, al-istihsanu bin nasi. Istihsan dengan nas. Istihsan yang disandarkan dengan nas. Ayyarida nasun muayyanun yatadammanu hukman limas'alatin khilafan lil hukmil kulli al-thabiti bidalilil 'ami awil qa'idatil 'amah.
iaitu datangnya nas yang tertentu. Yarida baca dia, bukan yarudu. Yarudu tu lain, yarudu tolak. Di waroda yaridu. Jadi ada an ni di nas lah, yarida. Datangnya nas itu nas yang datangnya nas yang tertentu. Yang mana nas itu tadi memuatkan hukum ataupun meletakkan hukum kepada suatu masalah, yang mana hukum itu dia berkhilaf dengan hukum kuli yang sabit dengan dalil am dan juga kaedah ammah. Ada satu masalah, satu kes tu sepatutnya kita pakai dengan satu hukum kuli, yang mana hukum kuli itu sabit dengan dalil umum atau kaedah umum. Jual beli tadi tak boleh jual beli pada barang yang tidak ada. Yang mana kaedah umum ni datang dengan hadis tadi, ada yang sebut tadi, la tabi' ma laysa indak. Tapi datang nas lain, nas yang spesifik, nasun muayyanun, yang mana nas tadi tu dia bawa ataupun dia letakkan hukum satu hukum kepada masalah tadi, yang hukum itu dia berkhilaf daripada kaedah ammah tadi. Wan nasu imma minal Quran atau minas sunnah. Nas ni dia sama ada daripada Al-Quran ataupun sunnah. Contoh misalun nasil Qurani. Contoh nas daripada Quran. Al-wasiyah, contoh dia wasiat. Fa inna muqtadal qiyas awil qa'idatil 'amati adamu jawaziha. Wasiat ni kalau kita mengikut pada tuntutan qiyas, muqtadal qiyas, kita mengikut pada tuntutan qiyas atau mengikut kaedah qiyas ataupun kaedah ammah, maka tak boleh. Nak faham ni, muqtadal qiyas ni dia satu istilah dalam perbahasan usul fiqh tau. Dia bukan nak cakap kena qiyas dengan suatu apa, tapi maksudnya istilah muqtadal qiyas ni dia dekat dengan kalimah lain, iaitu wafaqal qiyas. Wafaqah, bertepatan dengan qiyas. Lawan dia adalah khilaful qiyas. Siapa yang ingat, Ana dah pernah sebut benda ni waktu dalam bab qiyas. Maksudnya yang muqtadal qiyas dan juga ataupun wafaqal qiyas ni adalah masalah-masalah yang terbina bertepatan dengan kaedah ammah, kaedah qiyas. Jadi bila dia bertepatan dengan kaedah ammah, bertepatan dengan dalil-dalil umum, kita boleh kiaskan dia dengan furuk-furuk lain. Tapi kalau dia khilaful qiyas, lawan dia lah. Maksud dia, kes tu hukum dia terbina tidak mengikut kaedah ammah. Dia berlawanan dengan dalil umum tadi. Jadi contoh kalau kita kata bait salam tadi, contoh kita, jadi bait salam ni adalah satu kes yang terbina di atas khilaful qiyas, kerana dia tidak mengikut kepada kaedah umum, tidak mengikut kepada kaedah kuli dia. Cuma kalau siapa yang kaji lebih dalam perbahasan ni, dia ada ulama bahas lagi lah. Ada yang kata ada sebahagian ulama kata salam ni dia bukan khilaful qiyas, tapi dia memang wafaqul qiyas, sebab dia macam lain daripada baik biasa. Tu bahasan dalam lah. Tapi tak apa, kita ambil ni dulu sebab nak bagi contoh, faham contoh istihsan ni, istihsan dengan nas ni. Jadi kalau ikut kaedah qiyas ni, wasiat ni dia tak boleh hukum dia. Sebab apa? Sebab li'annaha tamliku mudhafi ila zamanin zawalil milkiyah. Kerana ianya adalah
pemilikan yang disandarkan kepada satu zaman. Yang mana zaman itu setelah hilangnya pemilikan. Wasiat ni kan pindah milik kepada orang, pindah milik kita kepada orang lain. Tapi pindah milik tu lepas kita dah tak memiliki benda tu. Sebab apa? Sebab wahwa ma ba'dal maut. Selepas kita mati. Lepas kita mati maksud kita dah tak milik benda tu lah. Jadi kalau ikut kaedah tamlik, kaedah pemilikan, kita tak boleh bagi tasarruf suatu barang yang bukan milik kita. Kita tak boleh tasarruf satu barang yang milik kita. Tasarruf antaranya bagi orang lah. Kita tak boleh bagi orang benda yang bukan milik kita. Suka hati kan. Jadi kalau ikut wasiat ni dia tak bertepatan dengan apa ni, kalau ikut kaedah kias dia, kaedah umum dia, hukum dia tak boleh. Okay. Illa annaha ustus niat min tilkal qa'idah al-'ammah, kecuali ianya dikecualikan daripada kaedah ammah itu tadi, biqauli ta'ala min ba'di wasiyyati yusi biha aw dain. Iaitu ni ayat ni potong tengah ayat ni. Ayat sebelum dia cerita pasal suami kalau isteri meninggal dapat separuh, kalau tak ada anak. Kalau isteri tu ada anak, maka dia dapat 1/4. Okay. Jadi dia kata agihan tu tadi boleh diagihkan selepas diserahkan wasiat, yang mana yang telah diwasiatkan dengannya, yang telah wasiat yang telah dilaksanakan lah, ataupun selepas hutang. Sebab tu sebelum nak bagi wasiat, nak bagi apa, miras tu, atau pusaka tu nak dibagikan, dia kena settlekan dulu beberapa perkara kan. Tahun berapa? Tahun 3 belajar kan. Antara pengurusan jenazah, hutang, wasiat, settle semua tu, baru boleh bagikan miras atau pusaka. Di kat sini dalil ni menjadikan keharusan untuk wasiat sebab ayat Quran sebut. Jadi ayat ni dah sebagai dalil khusus yang mengecualikan daripada kaedah ammah tadi. Jadi ini yang ulama sebut wasiat ni binaan ala khilaful qiyas. Wa qaulur rajul. Ini contoh lain daripada Quran lah. Apabila seorang lelaki dia berkata mali sedekahun, harta aku ni jadikan sedekah. Jadi yaqtadil qiyas ay yatasaddaqa bikulli malihi. Jadi bila seorang lelaki dia cakap macam tu, kalau ikut tuntutan qiyas, dia kena lelaki tadi kena sedekahkan semua hartanya. Akan tetapi istihsan yakti bi ayyurada minhu mal zakah. Lafaz mali sedekahun tu tidak diiktibar sebagai sedekah tidak diiktibar sebagai sedekah. Kalau ikut lafaz kaedah dia, lafaz zahir, kita ambil yang lafaz zahir itulah sedekah kan. Tapi dalam kes ni dikecualikan. Sebab apa? Sebab ada dalil lain. Di qauli ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan. Ambillah daripada harta mereka sebagai sedekah. Sedekah kat sini tafsirnya ulama sebutkan iaitu zakat. Makna dia zakat. Jadi bila seorang lelaki sebut mali sadaqatan, tidak dikira sebagai sedekah harta dia, tapi dikira sebagai zakat. Jadi bila zakat, bukanlah boleh ambil semua harta dia, kena ambil ikut nasab zakat tu lah. 2.5. Okey. Wa mithalun nasi an-nabawi, misal contoh daripada nas nabawi, iaitu al-Quran, hadis. Al-hukmu bi baqa'is shaum ma'al akli aw syarbi nasian.
hukum dengan kekal puasa apabila makan ataupun minum secara terlupa. Makan minum terlupa dengan terlupa. Muqtadil qiyas ai al-qa'idah al-'ammah fasad as-shaum. Mengikut tuntutan qiyas, iaitu kaedah umum dia, kaedah umum puasa ni, maka puasa ni batal. Li wusuli syai'in ila al-jawfi yunafi mabda'ul imsaki 'anil mufattarat. Iaitu apa kaedah umum dia, yang menyebabkan saum ni fasad, iaitu sampainya sesuatu kepada rongga, yang menafikan prinsip menahan dalam puasa itu. Walakinnan nas hukmun bi baqa'i shaum. Walakinnan nassa hukmun bi baqa'i shaum. Akan tetapi nas menghukumkan, ada nas yang menghukumkan dengan kekalnya puasa itu. Beza walakin dengan walakinna. Walakin mati sukun dengan nun syaddah. Okey, nak jawab sekarang ke nak ni? Nanti jawab minggu depan. Ya, jawablah. Beza dia walakin ni dengan walakinna ni, dari segi makna dia sama je, tetapi juga cuma beza dia, walakinna ni dia beramal dengan amal inna. Jadi amal inna apa? Dia menasabkan isim dia dan merafakkan khabar dia. Jadi bacaan ni walakinnan nassa hukmun bi baqa'i shaum. Hukmun bi baqa'i shaum tu alal mahal marfu', mahal rafa'in khabar lakin. Jadi dia kata nas ni ada nas, akan tapi ada nas yang datang menyebutkan hukum puasa tadi adalah kekalah, tak batal. Istisnaan fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagai pengecualian pada hadis Nabi, man akala aw syaraba nasiyan falyatimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Siapa yang minum dan siapa yang makan atau minum secara lupa, sebab terlupa, maka sempurnakanlah puasanya. Jadi ada nas datang mengecualikan daripada kaedah umum tadi. Contoh lain, wajawazu aqdi salam. Ini contoh kita tadilah, keharusan jual beli bai' salam, iaitu bai'u ajilin bi'ajilin. Jual beli yang tertangguh ataupun bertempoh dengan yang segera, ataupun istilah kita tunai. Muqtadi dalilul 'am annahu la yajuz. Mengikut tuntutan dalil umum, ianya tak boleh, tidak harus. Li'annahu bai'un li ma'dumin, kerana ianya bai' ma'dum, jual beli benda yang tidak ada. Waqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i ma laysa indal insan. Rasulullah telah melarang jual beli, daripada jual beli benda yang tidak ada di sisi manusia. Salam tu waktu kan barang tak ada lagi kan. Hadisnya kalau bila hafal pendek je. La tabi' ma laysa indak. Walakinnahu istasna min dhalika bidalilin khas wa huwa hadis. Akan tapi dikecualikan daripada kaedah umum itu, daripada larangan Rasulullah itu, dengan dalil yang khusus, iaitu hadis man aslafa fi tamarin falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Siapa yang hendak membeli barang secara bertangguh, aslafa ni maksudnya aslama, salam. Siapa yang hendak beli barang secara bertangguh, maka
lakukanlah pada barang dengan takaran yang maklum, yang takaran yang diketahui, maklumlah, timbangan yang maklum, timbangan yang diketahui, hingga tempoh yang diketahui. Ini tu hadis ni dia mengecualikan baik salam daripada kaedah umum. Contoh yang lain, wa khiyaru syarat yatanafi ma'al asli fil uquli wa huwa luzum walakinahu ujiza bi hadisin Hubban bin Munkis. Khiyar syarat, khiyar syarat ni khiyar ni ada, kalau ikut secara keseluruhan ni banyak, ada dalam 7 kan. 3 yang biasa kita belajar disebut khiyar syarat, khiyar majlis, khiyar ru'yah. Ada lagi banyak khiyar ru'yah, khiyar aib, khiyar apa lagi, lupa dah. Jadi khiyar syarat ni bila jual beli tu berlaku, dia cakap bagi aku tempoh waktu, nanti dah sampai tempoh ni aku bagi keputusan aku nak beli atau tak. Sama ada nak teruskan akad ataupun nak fasah akad. Akad tu dah berlaku lah. Jadi kalau ikutkan khiyar syarat ni, dia ternafi. Kerana apa? Kerana ada kaedah pada akad ni, kaedah dalam jalan akad ni, iaitu al-aslu fil uqud al-luzum. Asal pada akad adalah kelaziman, melazimi. Bila akad tu dah berlaku, pembeli tu kena melazimi barangan tu, maksud melazimi akad tu. Tak boleh dia dah akad dah berlaku, lepas tu tak nak beli, tak boleh. Jadi kalau ikutkan dia ternafi, khiyar syarat ni ternafi sebab kaedah umum begitu. Walakinahu ujiza, akan tapi dia diharuskan dengan hadis Hubban bin Munkis, hadis daripada riwayat Hubban bin Munkis ni lah. Wa ita'uhu al-khiyar ila thalathati ayyamin. Yang dalam hadis tu disebut boleh khiyar syarat hingga tempoh 3 hari. Khiyar syarat tu boleh tempoh 3 hari. Jadi dia mengeluarkan daripada kaedah ammah, akad ni kena luzum, kena melazimi. Contoh lain yang terakhir, wa bai'ul araya, jual beli araya, iaitu jual beli rutab, kurma basah. Bai'ur rutbil jadid bitamril qadim fi hududi khamsati awsakin, iaitu jual beli kurma basah yang baru dengan tamar. Tamar ni kurma kering lah kan, tamar kurma kering yang lama, pada timbangan 5 ausak, iaitu sekitar 653 kg. Jadi jual beli ni dia la yajuz li'annahu riba, tak boleh sebab dia riba. Sebab dia tamar ni termasuk dalam asnaf riba yang 6 tu kan. Emas, perak, albur, gandum, syair, at-tamar, al-milh. Jadi tamar ni termasuk dalam asnaf ribawi. Kalau kan asnaf ribawi ni kita nak muawadhah kena mislan bimislin, yadan biyadin. Tapi kat sini dia tak sama. Dia seolah-olah tidak mislan bimislin. Sebab rutab kurma basah yang baru, lepas tu tamar kurma kering yang lama. Jadi dia jadi riba lah. Lakinahu ubiha bi tarkhisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi dia diharuskan dengan rukhsah daripada yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima fihi min ar-rifqi wa takhfif wa raf'il haraj wa ri'ayatil hajah. Kerana padanya ada keringanan dan mengangkat kesusahan dan meraihkan keperluan. Jadi ini semua contoh yang istihsan yang disandarkan dengan nas. Istihsan tadi kita mengambil hukum yang mudah ataupun mengeluarkan suatu kes ni daripada hukum ammah dia dengan mengambil hukum pengecualian, hukum yang dikecualikan daripada hukum ammah. Jadi pengecualian ni semua disandarkan kepada nas. Ini yang kita panggil istihsan bin nasi.
Jadi kes-kes ni biasanya ulama sebut sebagai masalah yang terbina ala khilafil qiyas. Sebutnya khilaf qiyas sebab dia berlawanan dengan kaedah umum, kaedah yang wafaqul qiyas. Okey. Nauk yang kedua iaitu al-istihsanu bil ijma'. Istihsan dengan ijma'. Ya, istihsan yang pengecualian itu disandarkan dengan dalil ijma'. Wa huwa ayyuftiya al-mujtahidun fi mas'alatin ala khilafil asli fi amsalihah. Iaitu apabila para mujtahid mengeluarkan fatwa, berfatwa pada satu masalah yang mana fatwa tersebut berkhilaf dengan asal yang serupa dengannya. Maksudnya para mujtahid semua sepakat, semua keluarkan fatwa, dan fatwa tu berkhilaf daripada kaedah umum ataupun kaedah asal dalam satu kes tu, kes yang difatwakan tu. Au ayaskutu an fi'lin nas duna inkarin, ataupun selepas fatwa dikeluarkan walaupun tak sepakat semua mujtahid, tapi manusia mendiamkan daripada fatwa tersebut, mendiamkan daripada fatwa tersebut dibuatlah. Maksudnya biar fatwa tu dibuat, tak duna ingkar, tanpa ada yang mengingkari. Atau kita sebut dalam ijma', ini apa? Ijma' sukuti. Ijma' sukuti, ijma' senyap lah. Maksudnya tak semua sebut, tapi sebahagian sebut, tapi yang sebahagian lain tu dia tidak ingkar pun. Seolah telah berlaku ijma' lah. Ijma' sukuti. Contohnya mithlu ijma'il ulama' ala jawazi aqdil istisna'. Seperti ijma' ulama' ke atas keharusan akad istisna', akad tepahan. Wa huwa at-ta'aqud ma'a sani'in ala sona'atin syai'in muqabila taminin muayyanin. Iaitu berakad bersama dengan sonik, pembuat, ke atas suatu buatan, ke atas satu membuat sesuatu lah, muqabilah tamanin muayyanin, yang ditukar ataupun diganti dengan satu harga yang tertentu. Fa muqtadul qiyas butlanuhu. Maka kalau ikut tuntutan qiyas, ianya batal lah. Li'annal ma'qul alaihi waqtal aqad ma'dumun. Li'annal ma'quda alaihi waqtal aqad ma'dumun. Kerana barang yang diakadkan ke atasnya sewaktu akad itu berlaku, barang tu tak ada lagi. Tempah baju tu tak ada lagi, macam bayar mandum kan. Akan tetapi walakinahu ujiza bil ijma'i lita'amulin nas bihi. Akan tetapi diharuskan dengan ijma' kerana manusia bertaamul dengannya fi kulli zaman, pada setiap zaman, mura'atun lihajatin nas ilaihi, yang mana ianya meraihkan kehendak, keperluan manusia kepadanya. Okey, itu contoh istihsan dengan ijma'. Sebab istisna ni dia tak ada dalil khusus. Jadi kalau ulama yang gunakan kias pun, dia akan kias kepada salam. Dia salam juga. Cuma bentuk jual beli tu ada. Contoh yang ketiga, al-istihsanu bil 'urfi. Istihsan dengan uruf. Ni jenis yang ketiga. Wa huwa ayyata'arafa an-nasa syai'an mukhalifan lil qiyasi aw al qa'idatil 'amah. Iaitu apabila manusia yata'araf ni bukan bertaaruf, tapi menjadi uruf,
menjadi biasa ataupun terbiasa. Menjadi uruf pada manusia ni syai'an mukhalifan lil qiyas, sesuatu perkara yang mana perkara itu uruf itu dia bertentangan dengan qiyas, dengan tuntutan qiyas ataupun bertentangan dengan kaedah ammah. Okay. Pengecualian tadi itu tu disandarkan kepada uruf. Ni istisna bil urfi. Nuzulan tahta wat'atil hajah, yang turun di bawah keberatan hajat ataupun huruf tadi kita ikut kerana ada hajat yang sangat memerlukan, hajat yang sangat diperlukan. Contohnya seperti kaijaratil hamam bi ujratin muayyanatin duna taqdiru biqdaril ma'il musta'mal. Seperti sewa bilik air, sama ada spa ke kolam ke apa kan, bilik air awam kan, dengan satu ujrah yang dengan satu harga yang upah yang tertentu, tanpa ditetapkan kadar air tu. Maksudnya masuk sewa tu dengan bayar ni satu masa dia sejam, tapi air tu tidak ditetapkan berapa air tu, berapa air digunakan, ataupun masuk ikut kepala, tapi tak tentukan pun berapa lama. Wa muddatul makas fil hamam, ataupun dia tidak menentukan kadar tempoh al-mukas, bukan makas, al-mukas, tempoh dia duduk dalam stay tinggal duduk dalam dalam bilik air tu. Fa muqtadil qiyas adamul jawaz, maka mengikut tuntutan qiyas benda ni tak harus li'annahu ijaratun mustamilatun ala jahalatin, kerana ianya adalah upah yang merangkumi atau pada benda yang tidak diketahui. Berapa banyak air tak tahu, berapa lama pun tak tahu, ikut pakai kepala je. Walakinahu ujiza lil hajati wa adamil mudayaqah, akan tapi ianya diharuskan kerana ada hajat, keperluan, dan untuk menghilangkan kesempitan. Jadi huruf diambil kerana ada hajat dan juga menolak sempit. Tapi benda tu atas dasar huruf lah, manusia dah biasa buat benda tu. Kalau pergi kat mana-mana bilik air, mana-mana hamam awam dekat tempat tu pun, manusia tak kisah pun, tak dikira air, tidak dikira masuk waktu tu. Okey. Wa mithlu waqfil manqul. Wa mithlu waqfil manquli la yajuzu qiyasan. Contoh lain, wakaf benda-benda yang boleh dialihkan, mangkul. Contoh kereta, Al-Quran, benda-benda boleh dialihkan, handphone alih, kitab alih, meja boleh alih kan. Kalau benda tak boleh, panggil apa? Al-Iqar. Benda-benda tak boleh alih, Al-Iqar. Sama ada rumah ke, bangunan, tanah, dewan. Dulu kita panggil apa? Dulu gazebo tu kan, panggil wakaf je kan. Benda-benda tak boleh alih lah, tu Iqar. Tapi mangkul ni benda yang boleh dialih. Jadi kalau ikutkan wakaf ni, dia kena benda-benda yang Iqar, benda-benda yang menetap, tak boleh alih. Tapi jadi kalau benda yang mangkul ni tak boleh lah kalau ikut kaedah dia, kaedah amal ataupun tuntutan kes dia. Li ta'arrudihi lil halak, kerana kenapa tak boleh wakaf mangkul? Kerana dia berlawanan dengan kias, yang mana
ianya akan hancur. Wal aslu fil mauqufi ayakuna mu'abbadan. Asal pada wakaf ni, benda barang-barang yang diwakafkan ni, dia kena mu'abbadan, kekal. Walakinnahu ujiza istihsanan lil hajati wa ta'arufin nas. Akan tapi ianya diharuskan secara istihsan, kerana ada hajat yang diperlukan, dan juga manusia telah menjadi uruf bagi manusia. Jadi tak ada masalah kalau kita nak wakaf kereta ataupun motor pada berkesam. Sebenarnya dia boleh lah wakaf wakaf kitab boleh kan, pergi makrad kan, makrad dah buka kan, belilah kitab lebih sikit, bagi bersam. Dia berkesam dengan kitab kan, berkesam tak ada kereta lagi, boleh lah wakaf kereta. Wakaf motor pun jadilah kan so Syekh. Okay. Okay, sikit lagi ya. Sikit lagi. Yang keempat, al-istihsan bid-darurah. Istihsan dengan darurat, ataupun pengecualian itu disandarkan dengan dalil, iaitu dalilnya adalah darurat ataupun tunjuk darurat. Wa huwa antujida daruratun tahmilul mujtahidu ala tarkil qiyas wal akhdhu bi muqtadi darurah awil hajah. Iaitu apabila adanya darurat, wujudnya darurat yang menjadikan mujtahid yang membuatkan mujtahid perlu meninggalkan qiyas ataupun mengambil mengikut darurat, ataupun hajat yang al-hajatu allati tunazzilu manzilatud darurah adatan, ataupun hajat yang telah menjadi darurat, hajat yang telah asalnya dia hajat, tapi hajat tu jadi darurat secara adat. Contoh dia mislu tathhirul abar wal hiyad allati taqa'a fiha najasah. Contohnya kesucian perigi, yang mana dalam perigi itu terdapat najis. Okey, fa muqtadil qiyas alla tathura binazhil ma kulluhu aw ba'dahu. Maka mengikut tuntutan kias, perigi tadi dia tidak akan jadi suci dengan tukarnya air secara keseluruhan ataupun sebahagian. Sebab perigi tu ada najis melekat. Okey. Jadi tukar air pun tak suci. Sebab apa? Ikhtilati al-baqi bin nabi, kerana dia bercampur lagi dengan yang baki tu. Watan jisud dulu bi mulaqatil ma bi audatiha al-mutakarrarah fil bi'ri. Dan ternajis tempat air tadi tu, perigi itulah contohnya, apabila dia bertemu dengan air baru. Asalnya walaupun dah dibuang air tu, perigi tu dah ataupun sebahagian air dah dibuang, masuk air baru, air tu pun jadi najis sebab dia bercampur dengan baki najis, ataupun buang air semua, letak air baru, tapi sebab perigi tu masih ada najis, masih bernajis, jadi tetap jadi air tu najis. Illa annahum istahsanu tarakal qiyas wal hukmu bi taharatiha binazhi miqdari minal ma'i lid darurati. Kecuali pada kes ini para ulama, para mujtahid, mereka beristihsan, menggunakan dalil istihsan dengan meninggalkan kias, meninggalkan tuntutan kias, ataupun meninggalkan daripada mengikut kaedah ammah.
dengan menghukumkan air dalam bi'r tadi tu, air dalam perigi tadi tu suci, dengan menukar air mengikut kadarnya lah, sekadar menukar air kerana darurat. Okey, itu contoh istisal dengan darurat. Kalau kita nak buang semua air tu, contohlah nak buang semua air tu, tak ada sumber air lain lagi. Sebab punca air hanyalah pada waktu tu pada perigi tu je. Jadi memang kena pakai air juga. Yang cukup buang najis tu sekadarnya, buang air yang kena najis tu. Okey. Contoh lain, wa mithlul hukmi bi taharati su'ri sibai tair. Ini contoh macam kat depan tadi. Contoh yang awal disebut tadi. Hukum suci bekas jilatan burung-burung yang apa? Burung liar ni lah. Seperti helang kan nasri wasaqri wal bazi wal uqab wal ghurab wal hada'ah. Ni semua ni spesies lah. Helang, sakar tu pun helang juga, helang jenis lain lah. Wal bazi wal uqab, wal ghurab gagak, dan juga hada'ah, kelawar. Kerana haiwan ini semua takulun najasat bimunakiriha. Kerana haiwan-haiwan ni semua mereka makan najis dengan paruh mereka. Paruhan nama. Elang tu, elang makan apa ni? Tikus, tulang, makan bangkai. Kau makan lah kan? Elang makan. Elang kan macam elang. Okey. Jadi kalau ikutkan mereka ni makan najis dengan paruh mereka. Wal munkar munakar wal manaqar azmu tahirin. Dan paruh mereka ni sebenarnya tempat paling suci. Wala yumkin al-ihtiras minha wa bi khasatin lisakani as-sahari. Dan tidak mungkin untuk kita mensucikan daripadanya dengan khusus pada tempat-tempat seperti di Sahara. Berbeza hukum mereka ini lisarurati an hukmi siba'il bahaim al-muftarisah. Jadi hukum mereka ni berbeza dengan gambaran ataupun kes-kes hukum bekas jilatan haiwan-haiwan yang buas, haiwan-haiwan yang muftaris ni, yang tadi apa? Tajam, kuku tajam. Maksudnya haiwan pemangsa lah, haiwan buas. Biasa haiwan buas ni kuku tajam lah. Contohnya asad, singa, wadzabi, serigala, wanamri, harimau, dan haiwan-haiwan muftaris yang lain lah. Fa innahu tashribu bi afwahiha. Maka mereka ini minum dengan mulut. Berbeza macam burung-burung ni tadi. Burung-burung ni walaupun makan bangkai, tapi mereka minum dengan paruh. Paruh ni bahagian paling suci dia orang lah, sebab dia bukan daging. Maka air yang diminum tu tak bercampur dengan daging dia orang. Beza dengan mulut ni dia daging kan. Ini bahasa ulama, walaupun dalam masalah ni dia ada khilaf, tapi yang mengharuskan itu atas dasar istihsan bin darurah. Fayahtalata li'abiha bil ma'. Maka bercampur dengan air liur mereka dengan air.
Bila minum benda tambuas ni minum dengan mulut. Jadi mulut tu dia ada air liur, daging dia. Maka minum tu campur dengan air yang diminum. Tapi kalau burung ni minum pakai paruh, dia cedok macam tu je. Tak bercampur dengan air liur mereka. Jadi sebab tu di atas dasar istihsan yang bersandarkan dengan darurat, ianya menjadi harus. Wal asah anna hadzal mithal lil istihsan bid darurah wa laysa hunaka qiyasan fihi. Dan paling asah ini adalah contoh istihsan dengan darurat, dan tidak ada kias padanya, sama ada kias zali ataupun kias wafi. Wa inma huwa qiyasun wahidun wa huwa qiyasuhu ala su'ri sibail bahai. Adapun ianya kias, ya satu kias saja, iaitu kias ke atas bekas jilatan bahaim, binatang-binatang buas. Okey. Ini selesai contoh istihsan bid darurah. Kita berhenti sampai sini dulu. Untuk jenis-jenis kes yang lain akan kita sambung pada kelas seterusnya lah, insya-Allah. Jadi ada apa-apa soalan? Tak ada? Kalau ada apa-apa soalan yang mendatang lepas ni, boleh ni lah, boleh PM. Tak ada masalah, kita boleh bincang. Kalau ada silap kata atau sebagainya, insya-Allah kita berhenti sampai sini. Aku qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada diri anda sendiri. InsyaAllah kita tutup dengan tasbih kafarah surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.